Di garam malam tak perlu suara, hanya jiwa yang mendengar rasa. Di bawah cahaya yang tak pernah hilang, ada kita sembang bawah bintang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Sapah Camp Tour. Kali ini kita bawakan di atas puncak. Di bawah di atas puncak apa? Kundasang. Di bawah kaki Gunung Kinabalu. Betul. Amat spesial, amat dahsyat. Episod kali ini di dalam Borak Bawah Bintang. Berasap ya air. Berasap. Alhamdulillah Settle. Hari Air dah tuang, baru kita kita teruskan. hari ni bertiga, kita kat sini orang Sabah, kau orang Sabah, aku orang Sabah, dan juga kita bawakan orang yang terpenting di dalam negeri Sabah. Aku bini orang Sabah. Oh, bini orang Sabah. Sengaja orang Sabah. Kau orang mana? Jealous lah aku. Kau orang Sabah, kau orang Sabah, ini orang Sabah, aku orang susah. Mana boleh macam ini? Kau nampak macam orang susah, macam petik buah ya. Okey. Alhamdulillah. Betul lah Pak. Kita di Sembang Bawah Bintang. Ni segmen ketiga. Selepas kita berjalan penat di Sabah ni. Penat tapi gembira. Itu pasti. Walaupun muntah. Yes. Muntah. Okey, di sebelah kanan saya ni. Betul. Kita tanya siapa ni? Ini adalah Big Boss kita. Our CEO Sabah Tourism Board. Betul. Ya. Tepuk semua penonton. Terima kasih yang di atas sana. Ada di atas tu? Ada aman. Ada di atas ada. Jatuh tu. Mana? Oh, jatuh ada yang banyak-banyak pokok. Siapakah nama tetamu istimewa kita ni? Sabah Encik. Sabah Encik. Tak, Sabah sebab Encik. saya nampak macam Michael Ang. Michael Ang ke pengarah drama bukan? Bukan Michael Ang. Okey. Okey, ini adalah kita cakap ni CEO Tourism Sabah Tourism Board. Alamak. Kalau tak ada dia tak sampai kita kat sini. Ya betul. Ya, ini dia one and only. Yes. Nama dia Wan. Biar aku sebut dia. Bukan Wan kau. Oh, Wan kejap lagi aku kenalkan kau. Memang kawan saya memang macam gini sikit. Orang Sabah apa? Orang Nama Sabah. dia unik. Kita biasa dengar Triple H. Ya. Yang ini Triple J. Alamak. Yes, Mr. Sebentar ya. Mr. Julinus Jeffrey Jimin. Alamak. Tapi dia kata selesa panggil Mr. JJ. Mr. JJ, kami bertiga ni memang suka bergurau. Jangan ada terasa. Sebab saya tahu orang Sabah ni memang kuat bergurau orangnya. Sabah Baik-baik hati. ada ramai pelawak lah Betul. yang lahir dekat sini. Ya. Yang ini CEO keluarganya sendiri. Dia belum ada company. Ini bukan main-main. Bekas juara Raja Lawak 7. Dahsyat ni. Mewakili negeri Sabah pada tahun 12. 2012. Macam kami mewakili negeri Johor. Sewaktu kami menang dulu, juara dulu. Saya Raja Lawak 3. Semua juara lah. Semua juara. Hanya juara-juara saja ada di sini. Ya. Tepuk sikit, Semua yang di atas. turun. Nampakin tu. Tinggi kau. Memang sebenarnya diorang tak nampak di balik kamera kita ni sebenarnya ada ramai orang. Ramai. Yang di atas pokok semua kan. Sejuk ya tuan di sini, di Kundasang ni tuan. Sejuk. Tuan apa khabar? Sihat? Sehat juga. Dia Sentiasa, bang. tuan Sehat orang walafiat. mana ya? Tadi sebaca borak kalau ada terdengar tuan orang Orang Sabah. Orang Sabah. bukan maksud saya tempat Mantap jawab tuan. Tuan kau lawak juga rumah. Itu orang Sabah. tempat tinggal. Oh, tahu tinggal. Asal. Saya berasal dari daerah Tambunan. Tambunan itu salah saya. Kemudian kalau untuk pengetahuan kami ni di kawasan mana tu? Dekat KK ke? Dia 1,5 jam drive Dari? dari Kota Kinabalu. Oh. Dia berdekatan dengan Kainingau. Keringau. Macam dia di Menggatal. Ya. Sesuai dengan dia memang mengkuat Menggatal ni. Saya ingat kau main-main tuan. Itu nama tempat menggatal. Ya, betul. Yang menggatal tu dia. Tapi saya menggetal dengan orang Lahad Datu. Akhirnya kahwin dengan orang Lahad Bini Datu. orang Lahad Datu. Alhamdulillah. Tapi ada satu kampung di sebelah Menggatal. Menggaru. Oh, Menggaru. Ada juga. Yelah dah ada gatal kena ada garu. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kiri menggila. Tak ada lagi kita gurau je. Ada kita kira cerita pasal Sabah. Betul. Sebab hari ni for the first time dalam Sapah Camp Tour kita punya set untuk Sembang Bawah Bintang di dalam. Betul Biasanya lah, di luar. Betul. Sebab kita biasa buat camping kan. Jadi set kita biasa di luar. Tapi hari ni kita buat dalam glamping ni. Betul. Sebab glamping ni sangat unik, cantik, selesa. Oh, ini kalau untuk shooting ke, kalau untuk penggambaran cukup lawa lah nanti. Betul. Kan? Jadi Bakor ni. kita cerita pasal ni lah, pasal
Sabah. Betul. Saya tertarik nak cerita pasal ecotourism. Saya rasa ini orang yang paling Betul tu. tepat untuk bercakap. Walaupun kita berada di dalam ni kita panggil apa ni? Kemah ni apa nama ni? Glamping. Tapi suasananya seperti di luar Kesejukan tu amat-amat terasa ni tuan. Adakah memang sini semua pasang aircon ataupun sejuk semula jadi? Semula jadi sebab itu bisnes aircon tak laku sini. Iya. Saya tadi nak tidur saya cakap tolong tutup aircon. Dia kata tak ada aircon bang, memang sejuk sini. Ya, Aircon tidak laku di sini. So ecotourism. Kalau boleh Okey, share. sebelum tu thank you very much for jemput saya. Welcome. Dan selamat datang ke Sabah. Lagi-lagi tahun ini adalah tahun melawat Malaysia. Wah. Malaysia. Dan memang glamping ini kita cuba ketengahkan konsep seperti ini di Sabah. Sebab glamping ini seperti kita nampak the glamorous camping. Glamorous camping. Dan ia sinonim dengan ecotourism. Dan ecotourism ini memang kita posisi Sabah sebagai nature, adventure dan juga culture. Dan ecotourism ini adalah yang menjurus kepada planet, profit and people. Wow. Planet. Profit and people. Maksudnya yang datang pun daripada planet yang orang asing. Maaf, jauh ni pergi. Orang bumi juga. Bumi ni planet. Ya. Jadi mungkin kita kupas di planet tu dulu supaya tuan dia faham. Okey, teruskan. Ya, Planet tu planet, profit and people. Because bila kita melakukan kegiatan pelancongan, sama ada perniagaan ataupun pelancong, dia kena menjaga planet itu. Menjaga alam sekitar. Untuk sustainability. Tanpa sustainability, generasi akan datang tidak akan dapat mengalami suasana seperti ini. Dia akan rusak. Setuju. Jadi kita juga menggalakkan pelawat-pelawat supaya bertanggungjawab. Supaya bila datang di sini, seperti saya datang di sini, saya tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan, merosakkan budaya, merosakkan, membuang sampah di mana-mana. Itu planet. Dan profit adalah bila kita melakukan perniagaan pelancongan bukan semata-mata untuk keuntungan, tapi mesti menjaga alam sekitar itu, planet. People, selagi apa yang kita buat itu memberikan keuntungan, dia akan menjana peluang pekerjaan pada people, pada rural people. Macam Ranau ini dia dikategorikan sebagai luar bandar. Dan dengan adanya perniagaan pelancongan seperti ini, dia memberi peluang pekerjaan kepada komuniti yang ada di sana. Betul. Ya. Dan rangkuman profit, planet and people ini di tengah-tengah itu adalah sustainability. Faham. Kena sustain tu. Maksudnya dia kena pro dan fit. Pro dan fit. Profit. Betul. Kau asingkan je pro dengan fit tu. Dapatkan. Tapi betul. Tapi betul juga cakap dengan kita punya Wan. Ya, sebab kita lakukan semua ini profit kan, kita lakukan semua ini dengan cara profesional Betul. supaya dia fit for the purpose. Ya, Wan, kali ni kau betul Wan. Tapi betul lah, bila tempat tu cantik, tempat tu dijaga, tempat tu akan naik, peluang pekerjaan akan wujud. Betul lah. Sebab saya pernah sampai ke Ranau. Ranau ni dia ada kawasan ni, Mat. Diorang jual buah-buah, sayur-sayur. Tak ada orang jaga kadang-kadang. Maksudnya datang minta kerja, dia datang Ranau. Muka dah macam orang minta kerja dah tu. Kena aku bukan minta kerja situ. Aku jalan. Aku nampak orang jual sayur, dia jual buah-buah. Maksud kau tu apa tu tadi Maksud tak ada orang jaga tu? Tak ada orang jaga tu, satu itu pasal betapa harmoninya di berniaga. Tak ada Tapi petunjuk, tak ada satu, apa. peluang pekerjaan dekat situ tinggilah. Dan ada bisnes dibuat di situ. Dengan apa ni bahan-bahan pula. Dengan tumbuh-tumbuhan dengan sayur-sayuran yang fresh. Jadi bawa nama tempat tu sekali. Jadi Ranau ni sendiri kalau kita tengok macam tadi tuan cakap perniagaan di luar bandar kan? Ya, betul. Kalau selalu ni kat KK kalau nak berniaga ni memang popular dan senang untuk nak jual apa-apa kan. Tapi di Ranau ni bila ada satu tempat spot yang macam ni yang memang tadi pun kami jumpa orang Singapura tadi. Sampai orang Singapura sampai datang dekat sini kan. Jadi dapat mempromosikan juga macam kita tadi nak mencari buah macam buah sukun tu apa tu? Tarap. Buah tarap ke terap tuan sebenarnya? Terap kalau di Sarawak orang sebut terap kan. Susah juga nak cari tapi kat sini kami jumpa tadi dapat makan fresh tadi tuan rasa. Rambutan dia pun tak sama dengan rambutan Semenanjung. Dan buat tarap itu, dia punya biji itu kita beli goreng. Kecil je. Dia beli goreng dan dia macam kacang. Sedap. Saya cuma nak double confirm dengan tuan je. Tak tahu Wan main-mainkan saya ke apa. Dia kata buat terap tu boleh buat cokodok. Cokodok tuan tahu tak? Cokodok Kuih. Macam kuih. Ya boleh. Ya betul.
kita hancurkan dia, mix dengan tepung, goreng dia. Oh, dia macam kacang. Macam cukodok pisang lah. Ya, Kita buat ya, gitu kan. betul. Okey Wan, macam kau pernah duduk KL Wan Pernah. Apa yang membezakan tempat pelancongan di Semenanjung kan? Johor ke Semenanjung tadi aku sebut? Semenanjung kan? Okey. Apa membezakan tempat pelancongan Sabah dengan kita dekat Semenanjung? Pulau lah. Sini Sabah ni banyak pulau. Pulau Nanjung pun ada juga, tapi di sini rasanya lebih banyak tuan daripada Apa pulau yang kau rasa boleh buat satu tarikan kepada diorang yang semua nak di tasi? Sempurna tu. Ada Pulau Mabul, Bohe Dulang, Pulau Sipadan. Latok-latok. Bohe Dulang aku pernah sampai. Ah, Aku pernah sampai Cantik. di Bohe Dulang. cantik sangat. Diorang menjadikan dekat Sabah ni, kalau dekat pulau-pulau ni tuan yang saya tengok, diorang menjadikan satu tempat untuk diving. snorkeling. Yalah, kita dekat Semenanjung ada juga yang popular macam dekat Terengganu, dekat Pahang, Tioman. Tapi di Sabah ni diorang kata dah tak payah pergi overseas dah. Dah tak payah nak pergi Maldives ke mana, sebab dekat sini amat terjaga pulau-pulaunya, puan. Ya, mungkin saya bagi komen sedikit. Kita punya pulau-pulau di Sabah ni, dia terletak di taman. Taman? Ya, taman Taman negara? Bukan taman negara. They call it di bawah Sabah Park. Okey. Satu badan kerajaan yang menjaga konservasi 6 taman. Lebih kurang 1 juta hektar keluasannya. Salah satu daripada yang Wan cakap tadi, Sempurna adalah Taman Tun Sakaran yang dijaga. Sebab itu dia aktiviti yang merosakkan kawasan taman itu adalah dilarang. Macam Wan cakap tadi, Sabah ini kita panggil dia from Mountain High to Ocean Deep. Mountain High is Mount Kinabalu. Okey. Tertinggi di Asia Tenggara, 4,095 meter. Betul. Ocean Deep, Sipadan, top 3 diving spot in the world. Wow. So semua ada di Sabah. Top 3 in the world Yeah, Sipadan. Sipadan. Yeah. Saya tadi pernah ke Kapalai. Kapalai lepas Mabul. Saya terkejut sebab Kapalai ni dia tiba-tiba di tengah-tengah laut. Dia ada satu tempat dia cetek betul. yang dibangunkan apa ni? Resort ni. Resort. Ke Kapalai ni. So kalau macam yang kepala itu, dia cetek kan, dia actually panggil Moses Walk. Moses. Macam Nabi Musa lah, dia jalan kan. Okey. Bila dia cetek tu dia ke pasir kan. Ya. Dia call it Moses Walk. Maknanya mesti je pernah sampai ke Kapalai juga. Mestilah ni CEO tourism. Mesti dia habis round lah. Tapi itu laut lah. Sebab kalau kita sekarang di glamping. Sekarang ni pun rasanya Sabah pun fokus kepada glamping Yes, juga kan. betul. Supaya anak muda ni kita boleh panggil, boleh buat aktiviti glamping. So for glamping punya side macam mana sekarang proses dia? Okey, glamping. Kita ada tubuhkan satu, kita galakan lah. Satu persatuan camping dan caravan Sabah. Ada caravan Dan setiap tahun mereka akan adakan pesta camping site. Beberapa tempat di Sabah ni. Dan kalau selalunya dari Semenanjung datang, dari Brunei. This year saya baru berbincang dengan dia semalam supaya kita akan luaskan jemputan itu ke Southeast Asia, North Asia untuk datang di Sabah. Dan yang bagusnya, untuk kita pacukan lagi persatuan ini, kita telah daftarkan Persatuan Camping dan Caravan Sabah ini dengan Federation International Camping Caravaning di Belgium. Dahsyat Belgium Ya, so sebab selepas COVID ni trending untuk Camping, glamping. ke experience community semua ni dia memang Lain, menjadi rancak. Yep. Ya. So more experience maybe untuk mereka. Jadi kalau di Sabah ni berapa banyak tempat glamping kalau tuan dah boleh ingat register lah. Berapa ribu Kalau asal yang lebih kurang, yang kurang lebih? lebih kurang 20. 20. Kita ada 29 daerah. Di setiap daerah itu dia adakan Ini setakat yang berdaftar lah tuan Mungkin ada yang tak berdaftar ya, juga. tapi kita tengah dalam proses untuk memperkukuhkan glamping ini supaya SOP itu ada. Ya. Disekatakan lah. Ya. SOP kena ada sebab betul lah tu kalau pergi camping memang kebersihan kena jaga, betul. sampah kena bawa balik, sampah tak boleh tinggal tempat tu. Oi, salah tu sebab kalau kita interview Azhar Harani dia pergi Everest, sana tuan betul. sangat Disiplin. utamakan kebersihan. Kau bawa Maggi 10 bungkus balik pun plastik mesti 10 bungkus dicek balik. Ya ke? Okey, kita cerita pasal makanan pula Wan. Kalau dekat seafood dekat Semenanjung kita makan rasa lain. Dekat Sabah kenapa rasa lain?
Kenapa Sabah dia lebih fresh rasa dan murah? Kenapa tu? Pasal sini kan kawasan laut kan. Dan dengan kawasan laut ni jadi yang paling pastilah aku boleh jawab. Kalau harga sini dengan Semenanjung sini murah. Memang lobster dia Jadi bila dia murah, dia lagi sedap makan. Ya. Oh sedap mau. Puncanya pasal murah dia. Kalau mahal kan macam mahal je. Nak makan tapi mah. Itu dah lagi udang pun. Satu tarikan lah yang sangat best bila datang Sabah ni tuan. First kita mesti turun daripada airport je seafood dulu. Seafood lah, seafood. Sebab last week kita datang juga di KK ni tapi cari seafood non-stop hari-hari. Makan seafood. Cuma hari semalam je kami first time makan nasi campur kan dekat ikan bakar Sabah tu kan. Tapi Muhammad dengan Sweet memang tak pernah makan siput babi kan? Itu tak boleh. Itu tak boleh haram. Dekat Semenanjung tak boleh makan siput babi. Oh, yelah. Terus kan nak makan siput babi pula. Banyak makanan dekat sini. Siput tak ada makan. Kata lah. siput. Seafood tu ni binatang ni laut. makanan Kan kalau laut. siput babi tu kan dah atas kayu lalu dalam bilik air. Yelah. Takkan nak dimakan. Orang Ya, Kalau Sabah boleh pun siput gondang boleh makan. Tapi mungkin kita boleh tanya, mungkin Wan pernah try siput babi? Kau makan siput babi ni. pernah makan ke cara tanya orang dulu? Itu yang kuih siput pernah. Kuih siput. Itu time raya tuan. Okey tuan. Daripada aspek keselamatan. Tuan. Okey, kita kalau di Semenanjung ataupun di negara luar, mereka agak risau sikit tentang keselamatan. Bukan kita nak kata datang Sabah ni tak selamat. Pernah ada insiden 2013 dulu di manalah Had Datu tu kan. Ya. Tapi daripada segi keselamatan tuan, apa yang tuan boleh jaminkan kepada teritori Okey, kita selalu bekerjasama dengan Eskom, Eskom. dengan local government, dengan polis untuk menjaga setiap pelawat datang di Sabah ini dia enjoy, experience, explore dan juga balik dengan perkataan wow. Okey. Ya, jadi bagi saya adalah I think saya boleh katakan melawat di Sabah ini selamat. Selamat. Tapi betul. Kalau itu soalan kau, Mat, sebab aku sendiri sampai ke kapal lain, mestilah kita ada rasa macam Risau. jauh ni kapal lain ni kan. Ranun ke apa tu. Sebab kapal lain ni dia lepas daripada Mabul. Jadi dia betul di tengah-tengah laut yang engkau Malaysia pun jauh, tapi negara-negara lain pun ada yang dekat dengan kapal lain ni kan. Betul. Tapi ada tentera jaga mat situ. Betul. Last week Tentera jaga tau. last Dia week- khas untuk kapal lain itu sendiri. ingat kita dekat Tenom, kita berborak dengan polis Ada. dekat sana. Diorang kata aku bangga dengan IPD Ibu Pejabat Polis daerah Lahad Datu. Terlalu besar. Kita tahu dekat situ APMM ada, di situ Ibu Pejabat Polis daerah ada dan di Felda Sahabat tu balai polis yang SI tu cakap besar balai polis tu pun berapa ratus lebih anggota ada. Jadi sebenarnya memang keselamatan di tepian ni, di lautan apa semua ni kan memang sangat terjaga. Jadi pada orang-orang kat luar sana yang mana nak datang Sabah jangan risau tentang Keselamatan jangan risau. keselamatan sebab jangan kita kekuatan ketenteraan kita dan keselamatan kita saya rasa memang sangat Tak perlu diragui dah. Betul. Mr. J dah pernah sampai ke puncak Kinabalu? 3 kali. Oh, engkau baru 2 kali. Balu Tuan saya belum JJ naik. kan? Saya belum sampai. 3 kali Dan, dah. 3 kali. Dan untuk macam kamu-kamu yang fitnya, 5 puncak tertinggi di Malaysia ini semua di Sabah. Oh ya. Gunung Terus Madi, Gunung Nabalu, Terus Madi, Kaingaran, Sinsing, Temboyukon. Aduh, Bohi Dulang tak termasuk Tidak. Saya dah naik Bohi Dulang. Boy Dulang. Bohi Dulang kau nak dekat Perak tu ke? Itu tak saya kecil sudah dah naik. aku nak Perak tu. Saya sudah naik. Boy Dulang saya sudah naik. Dah naik kan? Dah. Dia dekat 1000 meter lebih kurang kan? Lebih kurang tak ingat lah. Tapi Semua di sampai. Sabah. Tapi Bohi Dulang cantik lah. Memang cantik. Bila sampai puncak tu kita boleh nampak satu Sampurna punya pulang. Kecil. Oi, macam dalam filem tau. Boleh nampak Cantik ikan- sangat lah. Ikan dalam. Okay, Mr. JJ. Oh ya. Macam si Wan ni kita tahulah dia keturunan Bajau Iranian. Iranun. Iranun. Iranian. Tak faham. Mana Niun? Tak sorry. Tak apa. Bajau Bajau Iranun. Bini aku bajau Ubian. Dia ni silap dusun dia panggil Dusiun ni. Dusun Tambah urut lagi. Kena pukul dengan orang Sabah. Macam tu JJ sendiri orang Tambunan. Jadi apa ni Suku kaum ni suku apa? kaum apa? Saya dari suku kaum Dusun Tabilung. Oh, dusun ni macam Stacy ya? Dusun kan? Stasi Kadazan. Kadazan, okey. Dusun ni dia banyak. Dusun Tabilung, Dusun Tatana, Dusun Liwan, dia banyak. Banyak. Ya, sub etnik. Dia kalau macam tu adakah berbeza-beza
bercakap. Intonasi dia itu ada beza. Intonasi, Yes. tapi bahasanya lebih kurang sama. Kita faham. Budaya sama. Budaya sama. Tapi baju berbeza. Baju tradisi itu. Oh, baju tradisi. Kau semalam tanya aku kan, bahasa dusun kalau sekolah apa? Tanya. Tanya tuan. Kalau dusun panggil sekolah apa? School. Nah. Wow. Itu British tuan. Itu British British tu. Tapi betul di sebelah kalau buku book. Book ya. Kalau kan, macam mesyuarat meeting. Okey, betul. kau Kalau kena dulu. faham, adakah itu pengaruh daripada British Ya, ada dulu yang kemungkinan. menjajah di Sabah? Ada kemungkinan. Ya. Oh. Tapi Cuma kalau tertekan, dulu my late father kan. Kalau dia cakap my mom kena tanyakan, mana kau punya laki? Dia pergi meeting. Dia bukan bilang dia pergi mesyuarat. Dia pergi meeting. Begitu. Kita ingatkan macam speaking keluarga ni kan. so now you know. Very Ini good. kau tambah ni. Kalau orang Iranun. Mantap tuan. Tuan, apa makanan tradisi kat sana yang kami kalau boleh share? Saya setakat ni yang saya tahu putu, nasi kuning. Tahu Okey, nasi dulu kuning? saya membesar sebagai dari keluarga petani yang memang susah, kan. Jadi selalunya kita akan makan dulu ada keladi tu, kita rebus. Lepas tu belut. Belut ikan belut. Bukan belut tu. Belut sawah tu. Itu saya makan. Itu saya makan. Ikan belut dah. So kita makan. Bukan ikan belut. Belut ya belut. Belut tu. Belut bukan jenis ikan Bukan. eh? Dia Dia memang belut. Belut sawah lah ni kan. Jadi saya membesar, itulah bekalan saya pergi sekolah dulu. Nah, kau. Tuan daripada keluarga susah tuan. Susah juga ya. Sangat susah. Tapi hari ni bila tuan dah duduk menjadi CEO, So, tuan masih makan belut? Ni, Makan. makan lagi? Ya. Dan butod. Butod tu dia ulat yang kita dapat dari pokok rumbia. tu. Itu besar-besar. Saya Stacy pernah makan cuba. tu. Tenang. Aku tahu Dia dia ulat ni. dia Saya betul tahu ulat. ulat. So kita makan masa kita Dia kaya dengan protein. Kayak dengan protein tu. Ya, protein. Lepas tu kita makan macam tuhau. Tuhau apa tuan? Tuhau ni aku tahu. Tuan Okey. Tuhau ni Tadi kejap. Tahu dia sangat. ada daun tu. Apa daun? Alah. Tak ingat lah tuan. Alah. Kecil. Apa tadi dia sebut? Daun ada tu. Daun. Alah tuan beritahu lah tuan. Yang masak laksa tu ke? Dia tuhau ni dia ada satu dia pokok hijau tu macam besar dia kita akan buka dia punya Bunga Kantang. lebih kurang. Oh, dia buat sambal tuan tadi sudah. saya makan. Saya makan tadi. Oh. Saya makan tadi tuhau tadi. Tengah hari tadi kan? Tu Kantan. Okey. Lepas tu kita ada bambangan. Apa tu bambangan tu? Bambangan tu dia macam mangga lah. Oh, Buah-buah. Tapi dia sedap. Queenie. Warna kuning kalau masak. Queenie ataupun buah apa yang buat sambal belacan lagi satu bacang. Bukan. Kau jangan paksa benda tu jadi tu. Benda ni tak boleh Yelah, paksa-paksa. kadang-kadang benda tu sama cuma Perkataan perkataan je lain. Perkataan lain. Tuan di kampung saw padi lah. So padi ya. Saw padi. Dulu kita membesar bagi petani, kita buat padi huma, kita buat padi sawah pun kita buat. Padi rumah, padi bukit. Padi bukit. Tuan Itulah tadi kita kita makan makan. yang nasi warna Kami ungu makan tadi. itu. Yes. Ya, Manis lah nasi tu sedap lah. Makan tuan. dalam daun ketapang tadi. Dia macam orang panggil brown rice lah. Ya, brown rice. Dan sangat sehat. Healthy. Ya. Healthy. Tapi sebenarnya nasi kosong dia pun dah rasa sedap tadi. Saya memikirkan rasa macam nasi dagang. Kalau kata ngadu nasi dagang. Bila makan dia ada manis dia sendiri Wan. Dia Saya ada cakap, lemak-lemak kan? lemak-lemak. Dia tumbuk Adakah diorang memang tumbuk? Dia tumbuk dia tak terajang, dia tumbuk. Tumbuk lah tak kau nak tergajar nasi. Adakah letak santan ke apa? Tuan ada letak apa ke? Original rasa macam tu. Ya. Oh. Dia macam ada melekit. Ya. Dahsyat lah, maksudnya ada kawasan padi, padi Padi bukit. bukit. Kau macam kau pula Wan, macam mana Wan? Family kau, kau Kota Belud kan tadi? Kota Belud. Kota Belud. Pembesaran keluarga kau macam mana? Kau daripada kecil? Sama makan kecil-kecil minum susu, lepas tu Itu manusia normal. Itu manusia normal. Tuan JJ pun rasa benda tu. cerita Macam makan kampung kayu. Tuan JJ, sawah padi. Sawah Macam padi. kampung kau macam mana? Kota Belud pun sawah padi juga. Sawah padi juga. Kehidupan petani juga. Family semua petani ke macam mana? Ya, betul. Dibesarkan dengan hasil Dengan pertanian. sampai sekarang pun masih ada lagi sawah padi. Jadi maksudnya ekonomi tempat tu memang sawah padi. Sawah padi. Atau pelancongan. Sawah padi. Kota Belud pelancongan ada juga tapi baru nak naik lah, baru mau naik. Sekarang ni. Tidak sebanding Ranau dan Kundasang ni. Okey. Daripada dulu lagi. Macam di Tambunan memang ekonominya memang Pertanian. pertanian. Ya. Pertanian.
Kalau kita tengok Percayalah, memang pertanian. Kami tak tipu. Dia tak Yelah. betul. Kami percaya, jangan risau. Okey. macam tenun pun pertanian juga di sana tuan dengan Sana penghasilan kopi kan. tenung. Kita dah sampai Tapi sana. tuan bila kita bangun pagi tuan dekat sini dengan keindahannya gunung Kinabalu, golf. Wih, golf, padang golf main golf. Main, saya main. golf. Saya tadi Kayunya tengok, tak ada tuan. Tak Kalau ada. kayunya ada tadi, Enggak. tak main dah. Hari tu saya dah 2 kali main di Karambunai. Karambunai Nexus. baik, Nexus Karambunai. So ada hutan, dia ada laut. Saya selalu ke Sabah sebenarnya. Tuan. Selalu Main sangat. golf dalam hutan kan? Ha? Tadi hutan? Dekat dengan hutan. Oh, dekat dengan hutan. Ada hutan. Tapi betul lah tuan, saya tak main golf tapi sebab Itoi tidur dekat tempat golf jadi saya menyamar Saya jadi bawa orang, dia. jadi saya menyamar jadi orang kaya. Saya jadi Tiger Woods. Tapi Sueb kata padang golf di Sabah ni rumputnya bagus. Adakah itu adakah salah satu misi Sabah kerajaan negeri Sabah untuk menarik pelancong-pelancong semua bermain golf di padang-padang golf ni? Sebab kita nampak ramai tu ni Korea. Korea main kan? Okey, untuk mengatakan bahawa quality rumput sebagainya itu saya kurang pasti. Tapi memang promotion untuk Sabah, datang di Sabah ini untuk main golf ni adalah dari Korea dan Jepun. Patutlah ramai rupanya. Sebab di Kudat, di Kudat ini satu info yang saya dapat daripada Polis lah. bukan. Takkan aku polis pula. Sorry. Ini Melati kumpulan Ni, Zero. Zero. Okey. Melati kan orang Kudat. Yes, betul. Jadi dia orang Kudat, dia cakap pabor, dia cakap. Pabor tu macam kawan dia cakap. Pabor, kau tahu di Kudat ni, padang golf Kudat ni, rumputnya pabor daripada St Andrew pabor. St Andrew ni adalah golf course pertama di dunia yang dibuat di tahun 18 lebih macam ni. Jadi rumput daripada St Andrew ni dibawa ke Kudat untuk jadikan rumput padang golf di Kudat. Itu dahsyat tu. Kalau golfer dengar macam ush dahsyat. Sebab tu dia punya fairway lain, dia punya green pun bentuk lain. Ini info untuk golfer lah. Jadi saya tidak pandai main. Rumput itu memang khas kah? Dia tidak boleh makan rumput lalang, rumput kuda tu tidak boleh. tak boleh. Boleh Ada juga. rumput khas dia. Tu kau punya padang sendiri lah. padang sendiri, Kau main sendiri kat situ boleh lah. Pandai tu. Mr. JJ, saya tadi tertarik. Sebab Mr. JJ cakap keluarganya bukanlah keluarga senang dulu kan. Betul. Tapi melihat perjalanan Mr. JJ itu menjadi seorang CEO di Sabah Tourism bukan satu perkara yang kecil, besar. Bukan senang juga. Achievement yang sangat dahsyat. Macam mana tu tingkat-tingkat dia tu daripada Perjalanan dia. Okey, bermula daripada keluarga petani itu. Bapa saya bekerja sebagai seorang merantis saya kasih bersih lah. Di Jabatan Perhutanan. Dia pun dari zero lah. Menjadi seseorang yang somebody. Jadi itu merupakan salah satu motivasi dia yang dia bagi kepada kita lah. Jadi bila saya lepas SPM tu, saya ke UiTM. UiTM mana? UiTM Sabah dan UiTM Shah Alam. Oh, dekat rumah saya Seksyen 7 lah ni, Seksyen 2 Saya ni. tinggal Seksyen 9. Rumah saya Seksyen 9 sekarang ni. Jangan-jangan Di korang belakang berjiran. Concord, di belakang Concord. Rumahnya apa nama kondo mana satu? Bukan kondo, kita ada kan rumah teres semua tu kan. Oh, selamat buka kondo. Kalau kondo budak-budak nakal. Dulu lah. Saya grade dari UiTM Shah Alam 1997. Saya dah jenam tuan masa tu tuan. Okey. Yang UiTM Sabah tadi di Mengatal kan? Mengatal. Ini dekat rumah aku. Jangan jiran. Memang dekat rumah aku. Rumah dia tak di UiTM. Rumah dia tak di UiTM. Apa barang? Baik. Okey tuan. Sama-sama. Selepas tu bila saya diploma tu saya ambil banking. Okey. Oi, banking. Diploma in banking. Lepas tu degree tu saya ambil accounting. Okey. Lepas accounting itu cita-cita saya memang menjadi seorang accountant. Lepas degree itu saya terus kerja di salah satu firma dari US. Dia panggil Ernst & Young. Oh, sayang. Ya, dia four of the biggest accounting firm in the world. Wow. Ya, so di Damansara Heights. So saya kerja di Kuala Lumpur selama 15 tahun. Lama. Pernah duduk KL. Masa itu Mid Valley belum buat lagi. Lama. Okey. So selepas 15 tahun tu saya dapat saya punya registered accountant tu. So saya balik Sabah. Tuan ni accountant Lama, berdaftar memang lama, tak kan? dengan main-main tau. So saya balik Sabah dengan syarikat yang sama lah. Selepas itu bila kita buat satu job untuk Sabah Tourism,
saya nampak ada kekosongan. Internal audit. Oh, internal audit. Okey. Saya apply, diterima. Okey. Selepas diterima tu, 3 tahun selepas internal audit itu, lembaga pengarah cakap, JJ, kita mau buat satu pelancongan luar bandar. Bolehkah kau lead the division? Saya bilang, I don't have any experience in tourism. Saya tidak ada pengalaman. Tapi dia cakap, kau sangat mudah bergaul dengan community. So then saya jumpa masa itu saya tetap kementerian. Saya cakap, saya try lah. Okay, 6 months saya try. Lepas itu saya suka sebab bila kita keluar bandar, kita memberi penerangan pelancongan kepada community dengan senyuman lebar dan semangat ingin tahu. Dan apabila pelancongan itu dapat memberikan ataupun meningkatkan sosioekonomi community, satu kepuasan yang kita tidak dapat jumpa di mana-mana. Mantap. Oh, Ini dia CEO dia. Asyik. Okey, Dia punya cakap memang tak sama okey. dengan kita. CEO lain. Memang lain. Lepas itu saya pun cakap, okay, I will take the job. Dari sanalah bermulanya pelancongan luar bandar yang ada sekarang dari 2014 sehingga 2000 sampai sekarang lah, di mana kita ada beberapa kawasan homestay, community based tourism yang telah mencapai ASEAN standard. Ya. Dan Kopel kalau kita pernah dengar Kopel, Koperasi Pelancongan di Kinabatangan, mereka pernah dinobatkan kampung Batu Putih, kampung tercantik di dunia. Dunia. Yang mereka telah ambil award itu di Spain. Woi. Dan bagi pendapat saya, mungkin boleh berjumpa lagi dengan Diana nanti. Maybe ada episod kedua boleh buat di Kinabatangan. Nah, itu dia Tuan CEO. Kontrak siapkah kontrak? Nak saya. Itu dia. Itu dia Tuan. Sebenarnya Tuan, kalau ikutkan kami ni kan, berbesar hati ni kalau kami Sepah Camp Tour ni dapat terokai pulau-pulau di Sabah. Betul. Dan kami ingin, sekarang ni kami berdua lah dengan Sueb. Kami ingin membawa satu artis dari Sabah permanent untuk jadikan bertiga ni. Kami pun tak tahu lah, ada artis Sabah ke? Ada tak yang ada pelawak best, ke? yang okey, yang kalau ada pelawak ke? Sebelah ni, Ha? sebelah. Siapa? Oh, tu kru Tuan. Tu kru. yang banyak sana tu ke? Yang kru. di luar tu. Ha. Yang mana ya? Kami dalam proposal kami tu mungkin kami nak bawa lah seorang kami sebenarnya nak bawa Wan Wala bersama dengan kami untuk Terokai. kami yakin banyak lagi hidden gem dekat dalam Sabah ni untuk Betul. kami terokai. Betul. Tuan, first tadi saya bincang dengan Sueb. Ramai sebenarnya yang tak dapat pergi overseas. Masalah lembaga hasil, insolvensi. Dan kami nak itu adalah satu langkah alternatif kepada pelancong-pelancong kat Malaysia ni. Tak payah nak habiskan duit pergi overseas semua. Pergi je dalam Duduk sini pun dah sejuk dah. Betul. Tak, kalau ada sekatan untuk keluar negara, dah tak payah fikir benda tu. Dah pusing satu Sabah ni pun bagi saya dah cukup happy dah. Kita ada pulau yang cantik untuk kita diving, tak lagi Maldives. Kita ada gunung yang cantik yang tertinggi dekat Asia Tenggara. Betul. Boleh. Okey, itu yang kita tahu lah. Tapi biar kita tanya dengan Tuan JJ sendiri. Ada tak kat sini, kat Sabah-Sabah ni, tempat yang mungkin orang tak tahu lagi dan mungkin kita nak highlightkan dan kita nak Hidden beritahu? gem lah tadi Hidden tu. gem tu lah. Actually banyak. Kalau kita lihat dari segi pelancongan luar bandar. Contohnya ada satu kawasan di sempadan daerah saya Tambunan dengan Ranau. Dia panggil Tralamas. Wow. Aku rasa Tralamas Canyon. Dia pun tak tahu. Dia Nampak? Canyon. baru dengar. Saya telah 3 tahun lalu saya telah trekking tempat itu. Memang bila 4 jam pergi balik, bila sampai tempat itu wow, dia punya canyon, dia macam 8 tingkat batu kita lalu dan air yang jernih. Di Instagram saya ada gambar itu. Itu satu, dan satu lagi di Orau Sepulut di Nabawan. Juga merupakan satu gua. Bila kita explore gua itu 1 hari pun tak cukup. Besar betul. Besar. Yes. itu. Jadi boleh masuk dalam gua tu. Boleh masuk, ya. Jadi ini tempat-tempat yang belum di-explore Belum habis-habisan lah. di-explore habis. Kebanyakan yang experience tempat itu adalah Mat Saleh. Mat Saleh. Best lah. Actually banyak, sangat banyak. Dan kami selain daripada tempat cantik macam tu juga Tuan, sebenarnya dalam plan kami nak terokai makanan Sabah sebenarnya. Sebab macam Wan cakap, kalau di Lahad Datu Sempurna makanannya lain. Di Lain, tempat betul. Tuan Tambunan makanannya lain. Kita itu hari masa dekat tu kita makan apa tu yang Buaya. lobster, bukan lobster. Takkan makan buaya. Yang ada mutiara dalam tu yang kau makan tu. Ni,
Castanet. Apa castanet? Bukan, Itu alat muzik. Itu apa tu tuan? Itu alat muzik. Dia tahu kalau sini kita panggil Oyster. Lukan. Lokan. Yang itu hari kita makan Oyster lah. lokan. Kalau permata tu oyster lah. Oyster. Tuan. Lokan boleh makan. Oyster murah itu hari esok makan. Letak limau kan. Yep. Yang lokan tu dia buat panggang Ya, tu. betul, Tapi betul. saya tak puas tuan makan itu hari tuan. Dapatlah kami kalau episod dapat terokai makanan-makanan Sabah ni lagi pun. biasa. Ramai lagi orang Semenanjung tak tahu sebenarnya banyak hasil laut dekat sini. Bagi sebenarnya. saya mungkin saya ada tengok sedikit kamu punya YouTube. So YouTube pun 1 million over. I think Wah, Alhamdulillah. This is very bagus untuk kita punya domestik. Minum dulu tuan. Ya. Siap. Tuan, kalau setakat YouTube tu nak letakkan tourism Sabah pun saya okey. Weh okey tuan. Sebab tahun ini adalah tahun melawat Malaysia. Ya. 2027 adalah tahun melawat Sabah. Ha? Oh ya. Ya. Jadi roll over itu daripada this year dia macam warming up lah towards visit Sabah year. Ya. Dan kalau kita lihat domestik, pelancongan kita, domestik adalah 60%, 40% overseas. Dan actually banyak lagi tempat-tempat di Sabah yang belum diterokai, yang belum dikenali, dipertonjolkan. Betul. Jadi kebanyakannya Semenanjung Malaysia ini pelawat dia akan selalu datang ke Kundasang, sekarang ke Sempurna. Ya. Mungkin ada lagi tempat-tempat lain yang menarik. Ya. Tapi kalau makanan itu, memang kita also push untuk agro gastronomi. Kita tengah sekarang ini bermula daripada KK, kita telah identify dalam 30 food trail dan akan dipanjangkan ke setiap daerah di Sabah ini, food trail. Wow. Dahsyat. Orang tak tahu sebenarnya, macam saya sangat teruja bila lepas saya kahwin dengan isteri saya, bila saya bercuti di Lahad Datu, dekat sebenarnya tuan, pisang susah nak cari. Kalau kita panggil pisang nipah. Pisang nipah ni adalah pisang goreng. Alternatif di Semenanjung terpaksa pakai pisang nangka apa semua. Sebab pisang nipah the best untuk pisang goreng. Okey. Rupa-rupanya dekat Lahad Datu Senang tanam, senang hidup. sampai pukul 12 malam diorang jual goreng pisang. Betul. Kami ada pisang Sabah. Pisang Sabah ada Pisang juga. Sabah. That is the best untuk Ya. kuih pisang. Kuih, ya. Pisang Sabah tu. Sebab kalau dekat Semenanjung susah nak tanam pisang tu sebab ulat selalu makan mati. Tapi rupanya di Sabah kita selama ni kita import daripada Sabah pisang nipah tu. Dan lagi satu jagung. Kuih macam kuih pelepat pisang tu tapi jagung, tapi dia lipat pakai daun jagung tu. Dan lagi satu ikan bakar murah murah. Ya betul. Kita kalau ada 100 tu, RM100, sini mata wang sama tuan. Sama. Ini Malaysia juga. Ha? Ini Malaysia sama. Malaysia. RM juga kami Tak, sebab pakai RM. masuk sebenarnya cop pasport. Mata wang masih lagi RM1 je tuan. Masih ringgit. Kalau ada 100 pergi pasar malam kat sana Dapat ikan, 100 ikan lah. bakar dapat, sayap ayam Saya dapat. ayam dapat. Sayap ayam popular rupanya kat sini. Kita boleh makan ikan bakar, makan nasi 100 dengan kuih semua cukup. Masih murah lagi sebenarnya tuan. Betul, tapi bercerita pasal pisang Sabah tadi, pisang yang sedap apa pisang yang sedap? Pisang yang sedap. Pisang yang cheese. tak. Bukan. Pisang yang sedap ni pisang yang berlagu. Macam mana tu, Pisang Melayu? Pisang kakan. Kusangkakan. Kusangkakan. Pisang kakak bukan. Kusangkakan. Pisang kita macam ni. Adakah jadi adakah nak tanya 10 ke 15 tahun ke depan ni, adakah apa ni Tuan JJ nampak yang Sabah ni boleh jadi hub untuk eco-tourism dan juga camping for Asia Tenggara? Bagi saya tidak perlu tunggu 10 tahun. 10-15 tahun. Sebab memang 20 tahun yang lalu kita telah posisikan Sabah ini sebagai eco-adventure. Dan kalau kita lihat eco-tourism tadi, maknanya eco-tourism itu kita sudah tahu kan. Dan di dalam dunia ini, ada 3 negara saja yang mempunyai Triple Crown 3 UNESCO. Okey, UNESCO okey. Macam yang kita sekarang ini adalah di tapak UNESCO dunia. UNESCO dah cap dah tempat sini. Ya, dah. Oh, Ini UNESCO. jangan. Lepas tu kita ada Banjaran Kroke UNESCO juga. okey. Lepas itu Global Geopark UNESCO. Global Geopark 3 daerah. Kota Belud, Kota Merudu, Ranau. Dan dalam dunia ini, Dalam dunia. dalam dunia ini, negara lain yang ada Triple Crown UNESCO, Jeju Island dan Jeju Island Korea, Sinonjia China. 3 saja dan Sabah Malaysia. Bukan senang tu nak dapat Bukan senang. UNESCO punya endorse ni. Dan ini adalah menjurus kepada eco-tourism. Sabah ni masuk. Ya. Dan komitmen daripada Sabah Park tadi untuk eco ini kelestarian alam ini, di mana saya cakap tadi 6 marine park
merimpak. Kalau di KK, Tengku Abdul Rahman. Udat, Tun Mustafa. Langkayan Island, Turtle Island. Lepas itu Tun Sakaran Dandai punya park, and then ada 2 lagi, 6, dia berapa ingat kan. Jadi merangkumi 1 juta hektar. Wow, besarnya. Dan komitmen daripada pejabat daerah, forestry, Jabatan Perhutanan. I think tahun 2025 ini, 3 Desember 2025, mereka telah mencapai 25% total protected forest. Hutan yang memang dijaga. Dan itulah komitmen dia ekoturism untuk kepada Sabah. Ya. Jadi, jika dengan adanya spektrum framework itu, kita ingin mengambil kesempatan supaya impak pelancongan itu juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang kampung, community. Ya, betul lah. Tapi betul, bila turis ramai datang, ekonomi tempat akan naik. Betul. Peluang pekerjaan akan ada, kan. Dan penduduk setempat tu akan seronok lah. Tempat tu membangun, kan, ada pendapatan. Kita mengharap satu hari nanti syarikat penerbangan memberi harga yang special untuk tetamu datang ke sini. Sebab apa, orang takut nak datang Sabah ni, orang fikir tiket mahal. Sedangkan makan kat sini semua murah. Kita sendiri tengok makanan semua murah, buah-buahan murah, makanan seafood murah, sedap semua. Cuma orang, nanti kena tiket flight lah. Kalau lah dapat special. Ya, betul. Itu kita tengah usaha dengan, kita telah berbuat kolaborasi 5 tahun dengan AirAsia, dengan Brunei Airline, now dengan Batik. Mungkin soon is Air Borneo baru dari Sarawak ni. Supaya pelancongan domestik ini dapat dimampankan lagi dengan kompetitif airfare lah. Dahsyat. Kita dah almost 40 minit dah ni. Sedar Tak sedar. Sebab Tuan JJ seronok lah, sedap Banyak bercakap. info kita dapat. Tapi itulah kita dah hujung-hujung, kita nak mungkin last word daripada Tuan JJ untuk penonton Sepah Camp Tour. Sebab Sepah Camp Tour ni penontonnya ramainya adalah camper-campers. Bukan budak kampus, budak-budak camping, budak-budak yang suka travel. And then of course kita nak cerita, nak Tuan JJ highlightkan tentang Sabah Ecotourism. Sila Tuan. Okey, bagi sesiapa yang belum pernah datang di Sabah ini, kenalilah Sabah, bahawa kedatangan anda di Sabah ini bukannya satu journey yang biasa, tetapi satu kepulangan bagi anda yang datang di Sabah. Wow. Sebab bila mana anda coba untuk experience the best of culture, adventure and nature, kamu akan end up discovering yourself, the best version of yourself. Ditambah dengan travelling dan wellness, anda akan pulang dengan, bagi saya adalah perkataan, wow, I want to come back again to Sabah. Di mana from mountain high to ocean deep, 10 world best di Sabah ini, dengan hospitality orang-orang yang ada sini seperti si Wan. Terima kasih Tuan. Saya percaya risiko yang anda akan hadapi bila datang di Sabah ini adalah anda akan jatuh cinta. Itu risiko. Dekat lain ni. Jadi risiko tu dah kena pada saya. Jatuh cinta sampai kahwin dengan orang sendiri. Jadi for those of you yang datang di Sabah ini, bring your family, bring your loved one, explore, experience and enjoy the best of Sabah. Okey, Wan, kau sebagai artis mewakili Sabah, artis yang popular untuk mewakili Sabah, silakan ucapan untuk semua pelancong yang ingin datang ke Sabah. Ya, lebih kurang macam Tuan JJ cakap. Jangan kopi orang, belum lagi. Ada guna perkataan mampan. Mampan Tuan nampak dia macam Tuan JJ cakap. Cuma Tuan JJ lebih kepada umum lah. Saya Melayu lah kan. Kau cakap lah bahasa Sabah. Bangsa kau tu. Ya, betul. Bangga. Itu nak kesenangan gina wote. Itu apa tu? Bukan sorry. Kalau dia saya terdusun. Sebab kita tak faham. Saya terdusun. Sebab kalau tak boleh pakai, saya terpaksa edit. Betul. Kau cakap je dusun tu. Bukan, untuk orang yang belum sampai ke Sabah. Jadi Cakaplah dusun, tak apa. Bagi dia cakap dusun. tak boleh, aku tak boleh. Aku tak boleh dusun. Okey, kau cakap bahasa Sabah. Apa bahasa dusun Gayo? itu? Campur-campur lah. Tapi Jauh lah. bagi saya, Wan, dia pandai cakap dusun. Cuba Wan. Abit. Me boros dusun abit lah. School. School. Ini menentukan untuk kita dapat sign tak dapat sign ni. Semua Kontrak ni kena betul di ni. luar sana yang belum pernah datang ke Sabah, mari
datang ke Sabah. Sila datang ke Sabah. Banyak lagi tempat-tempat yang menarik di Sabah. Gunung-gunung, bukit bukau, Betul. laut, laut dalam, pulau-pulau, Sungai. banyak tempat menarik. Apa yang saya boleh katakan di sini? Okay. Sepulangnya anda daripada Sabah, cuma boleh bercakap, wow. Saya mau datang ke Sabah. Sama tak? Ya, sama. So, Okey, tuan. terima kasih pada Mr. JJ kita Mr. JJ. hari ini as a CEO Sabah Tourism Board. And then of course kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sabah Tourism Board. Thank you. Kerana mereka lah kita hadir Betul. di sini kan. We are looking forward untuk bersama dengan Sabah Tourism Board untuk masa akan datang. Ya, betul, insya-Allah. Mana tahu sebab 2027 adalah tahun melawat Sabah. Betul. Jadi betul dia punya momentum harus dibawa daripada 2026. Betul. Oh, yelah tahun depan kan. Lupa tahun nak masuk bulan 1. Betul. Nanti bagi tahu bila kita boleh sign apa semua tu. Sebelum saya itu antar proposal. Hantar proposal dulu. Proposal tolong Penerbit. Okay. And then of course terima kasih kepada Borneo Travel and Tours. Terima kasih. Yang melancarkan perjalanan kita di seluruh Sabah ini. Betul. And penginapan kita yang sangat cantik. Wow. Gambling yang sangat luar biasa. UGK by Leafy Thrive. Poncikau. Cakap Poncikau. Poncikau. Terima kasih. Terima kasih. Puan Cikau. Poncikau. Betul. Betul. Apa? Poncikau. Poncikau. Terima kasih. Kong Sikong. Poncikau mas. Tuan, apa pun kami mewakili kru kami semua. Kami ucap terima kasih kepada Tuan hadir di Terima sini. kasih, Tuan. Kami mohon 1000 keampunan kalau kita ada buat silap Tuan. Betul lah. Kami ni memang dah biasa pelawak ni semua jahanam. Lagi jahanam dia ni. Tu lah, Memang dia ni kerja nak memang gini. bergurau je. Tapi Tuan sangat berinformasi mat. Sangat ni Kata-kata tu kan. betul. CEO semua dalam kepala dia. Jangan tipu dia. Tapi ada satu kesilapan. Apa Tuan? Macam session terlalu pendek kan? Itu yang Dia best tu. pendek. Dia tapi akan rindu. dia Kalau akan panjang ke dah tak rindu. dia akan Salah berindu maknanya in jadi. section. Jadi kita kena teruskan di episod-episod yang lain. Baik. Betul. Okey. Jangan lupa boleh share video ni. Dan terima kasih banyak yang subscribe di Syuib channel. Make sure ini jadi satu bahan tontonan keluarga. Ya. Sebab ini pun boleh ditonton keluarga. Sebab Betul. ini aktiviti yang sangat boleh Sihat. dibuat untuk keluarga. Betul. Jangan lupa like video ni and share video ni. Komen dekat bawah lagi dekat mana dekat Sabah ni yang kita nak explore. And then insyaAllah kita akan jumpa di episod yang seterusnya dalam Sepah Camp Tour. Jom ke Sabah. Baik. Baik, Assalamualaikum. Biar esok kami kembali ke hidup itu kota yang menanti. Namun hati kami telah bersaksi bahwa damai itu ada di sini.